واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini, pada Ramadan yang ke-berapa Ustaz hari ini? Kita ada insya-Allah ini 7 7. Sudah, alhamdulillah ya. Sudah Safas. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Ustaz. Ya Safas, Macam mana khabar Ramadan? Safas. Safas ceria, saya pun ceria insya-Allah. Bersama penonton kita pun ceria, jauh daripada kampung Safas, subhanallah, daripada kumpulan marhaban. Kumpulan marhaban dari Bido, iaitulah kumpulan marhaban muhtadin. Betul? Muqtadim. Marhaban. Sikitlah. Teaser. Teaser. Kumpulan marhaban muhtadin, Bido Perak. Hidup lah. Ya, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Mak je tak datang sekali Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, saya ucapkan ribuan terima kasih. Ahlan wa sahlan bersama dengan rakan-rakan Istiqamah yang bersama pada hari ini untuk terus istiqamah bersama Al-Quran. Tuan-tuan yang berada di rumah untuk share, kongsikan ya kepada rakan-rakan, sama ada tuan-tuan di Facebook, di YouTube ataupun berada di depan kaca TV, ya TV9, di Astro Oasis ataupun di TV Al-Hijrah. Baik, pada hari ini kita sama-sama ingin melihat kepada dua ayat 203 dan 204 daripada halaman yang ke-32 surah Al-Baqarah. Masih lagi kita bercakap tentang Hajj, ya, iaitu ini adalah ayat yang terakhir ya pada ayat yang ke-203. Dan mari sama-sama kita mulakan dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-203, perintah Allah mengingati Allah pada hari-hari tasyrik, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian diikuti pada ayat yang ke-204 masuk kepada satu kumpulan baru, ya. Kalau sebelum ini bercakap tentang tarbiyah bagi golongan yang bertakwa, ayat 204 golongan manusia, orang munafik dan orang beriman yang jujur. Ya, kita akan melihat kumpulan yang kedua yang cuba kita elakkan dalam kehidupan kita seharian. Dan mari sama-sama kita mulakan bacaan ayat 203 204 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Sila Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul Ismail. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah, apa khabar semuanya? Moga-moga di 7 Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala terus memberi kesihatan, memberi kebaikan, kebahagiaan, keceriaan, kegembiraan buat semua bersama dengan Al-Quran, insya-Allah taala. Amin ya rab. Jadi kita nak mulakan, ibu ayah sekalian, dua ayat yang kita nak baca permulaan ini di halaman 32, ayat 203 dan ayat 204, dua ayat. Sudah bersedia ibu ayah sekalian? Dia anggut je. Bersedia boleh? Boleh, alhamdulillah, insya-Allah. Kita nak baca sama-sama permulaan ini dengan bacaan murattal Saba, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر
واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-203 dan 204. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi untuk kita sama-sama membaca ayat 204 ataupun 203 terlebih dahulu sebentar tadi untuk menyimpulkan Ustaz ya, tentang haji ya, bagaimana kalau kita lihat daripada ayat 183 bercakap tentang puasa, tentang Ramadan, kemudian bila kita masuk kepada haji iaitu rukun Islam kita yang kelima, mempunyai peraturan-peraturan, mempunyai hukum-hukum dan dalam masa yang sama adalah adab-adab ya, ada adab Ustaz ya. Pasal kadang-kadang ada orang yang pada bulan puasa, kita ambil puasa dahulu, dia ikut hukum, dia mengelakkan daripada makan dan minum ya, perkara yang membatalkan puasa, tetapi dia tak menjaga adab yang boleh membatalkan pahala puasa. Ada bezanya di antara batal puasa dengan membatalkan pahala puasa. Mungkin mengumpatnya, mungkin dia masih lagi terlibat dengan aktiviti yang tidak halal. Perkara-perkara tersebut sepatutnya ditransformasi, diubah apabila kita masuk pada bulan Ramadan sebagai bulan untuk membina takwa dalam kehidupan kita. Baik, itu contoh apabila kita melihat kepada bulan puasa yang kita hidupi, yang kita alami. Dan bila bercakap tentang haji ya, bagi tuan-tuan yang sudah menunaikan haji ataupun yang akan menunaikan haji, kita kena faham ya, kena faham ilmu tentang haji ini sendiri. Bila Allah menyatakan pada ayat yang ke-203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, iaitu dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya, iaitu pada 11, pada 12, pada 13 Zulhijjah Ustaz, hari tasyrik istilahnya ya. Jadi apabila kita melihat kepada perkataan wadhkurullah, sebelum ini pun ya, kita sudah pun belajar daripada ayat 201, berdoa rabbana atina fid dunya hasanah, ataupun kalau kita melihat pada ayat 197 berkaitan dengan wal fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini nak menceritakan bahawa haji adalah satu fardu yang perlu ditunaikan, mempunyai peraturan ya, tidak boleh kalau tersilap sikit saja Ustaz ya, bukan tersilap pun, kadang-kadang kita memilih antara tamattu', ifrad ataupun qiran. Tiga jenis haji, pilih tamattu' je dah kena sembelih ya, binatang korban. Sampai tahap begitu sekali. Kalau tuan-tuan dah bayar package haji, kena tambah lagi 5-600 ya, mungkin kambing harga 7-800, get ready kalau memilih untuk tamattu'. Tamattu' bukannya buat silap, tetapi kerana itu adalah pilihan lebih mudah daripada ifrad, maka pada waktu itu sebagai kesyukuran kita, kemudahan yang Allah berikan, kita perlu menyembelih seekor kibash ataupun kambing Ustaz ya. Jadi di situ sebenarnya ada disiplin peraturan. Dalam masa yang sama, bagaimana haji ini membina takwa, menguatkan takwa yang kita bekalkan ya. Dalam ayat yang ke-197 sebelum ini kita bincang, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa kita sudah ready, siapkan ketika di negara masing-masing. Dalam perjalanan itu kita sedang menguatkan takwa. Caranya macam mana? Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat.
Kalau ada yang kata balik daripada haji, ya, balik daripada haji dah ada dah title haji ataupun hajjah, apakah perkara utama tentang haji? Namanya zikir pada Allah. Ya, di sana itu memang zikir. Kerana apa? Kalau ada orang ajak bergaduh, Ustaz, ya, kalau ada orang yang boleh menyebabkan saya rasa geram sangat potong waktu ditandas, pasal makanan, ketika di tempat tidur di Arafah, Muzdalifah, ada orang yang berdengkur di tengah-tengah bulan bintang tersebut. Pada waktu itu apa yang perlu kita buat? Kekuatan kita adalah dengan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa zikir, ya, pada waktu haji itu kita akan cepat putus asa, rasa letih, dan lebih daripada itulah yang kita nak bawakan balik ke negara masing-masing. Kekuatan kita untuk takwa, untuk terus bersabar dalam melaksanakan tugas kita adalah zikir, Ustaz. Ya, zikir ini yang akan menguatkan, dan itulah sebabnya 11, 12, 13 ini perlu diisi dengan zikir. Kalau kita di negara masing-masing 11, 12, 13 itu takbir, Ustaz. Takbir lepas solat. Ya. Dan kalau katakan di sana itu ketika nak jamrah, ya, 11, 12, 13 nak melontar itu perlu diisi dengan zikir, pasal jalan bukan 1-2 meter, Ustaz. Ya, berkilometer. Dan ia bukan hanya untuk orang muda, untuk orang yang tak berapa muda pun masih lagi perlukan kekuatan, dan kekuatan itu datang daripada zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah lagi perkara yang perlu difahami peraturannya? Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infak. minhuma jahina warzuqna tilawatahu. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
Sadaqallahul Azim. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 203 dan 204 bagaimana Allah membawakan kepada kita peraturan dan juga adab dalam melaksanakan hukum ataupun fardu haji ini, dan ilmu tentang perkara ini adalah amat penting bagi tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah. Kerana apa? Kerana sebelum menunaikan haji, ilmu ini perlu didalami dan kemudian bila sampai ke sana ia perlu diulang kaji dan diamalkan, ya. Kerana apa Ustaz, ya? Kadang-kadang bila kursus haji, semua ayat-ayat ini kadang-kadang kurang diberi perhatian, ya. Kerana apa? Kerana kita tak lagi berada di lokasi. Betul. Ya, contohnya kalau ayat 203 ini ada kaitan ketika berada di Mina. Mina tu dekat mana kan? Nak melontar apa? Batunya nak cari kat mana? Tak berapa nak tahu, ya. Tetapi dengan praktikal yang ada dalam kursus-kursus haji, ianya adalah sebagai satu pemberitahuan dan kita lebih bersedia, ya, kita lebih bersedia dan kita akan ambil lebih serius. Dan kalau kita lihat salah satu tujuan Allah menyatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ini adalah untuk menjadi sumber kekuatan. Kerana 11, 12, 13 Ustaznya, nak jalan lebih kurang 7 km. Bergantunglah kemah dekat mana di Mina tersebut, ada yang dekat, ada yang jauh. Tapi kalau yang jauh ataupun yang standard lah, ya, maka kita akan berjalan sekitar 7 km ataupun 6 km. Dan bagi tuan-tuan yang mungkin tak berapa biasa, itu amat memenatkan. Ya, memenatkan nak naik bukit dengan berdebunya, tengok pula panas ke tak panas, malam ke siang. Maka pada waktu itu, apakah yang menyebabkan kita tetap sabar? Namanya adalah zikir. Dan bagaimanakah ia dibawa balik ke Malaysia ataupun ke negara masing-masing? Bila dalam hidup kita ini kita rasa keletihan, cara untuk mengubat keletihan itu adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah yang dibacakan oleh Ustaz sebentar tadi Ustaz, ya? Faman ta'ajjala fi yaumaini fala ithma alaih wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Ini bercakap tentang mereka yang nak meninggalkan Mina Ustaz, ya. Pada 12 ataupun 13 Zulhijjah. Kalau nak meninggalkan awal namanya nafar awal. Nafar awal. Nafar itu maksudnya berpindah ataupun berpindahlah, ya. Ataupun ada satu lagi pilihan, nafar thani. Ketika musim haji yang lepas, ada seorang ni dia kata Ustaz, dia kata siapa yang buat nafar awal ni takut isteri. Dia kata begitu kan. Pasal apa? Sebenarnya yang lebih afdal adalah nafar thani, ya. Jadi selepas itu saya bawakan ayat 203 ni, tadabbur ayat ini. Lepas tu dia kata, alamak Ustaz, saya rasa bersalah lah beritahu pada siapa yang ambil nafar awal, meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah tersebut, pasal dia tak tahu kan. Jadi saya kata lain kali jaga sikit mulut kan, ya. Nak ceritanya pada tuan-tuan sekalian, dalam haji ini ada disiplin. Dia ada disiplin, tapi dalam masa yang sama ada keringanan, ya, kepada mereka yang nak meninggalkan Mina awal pada 12 Zulhijjah. Allah menyatakan fala ithma alaih, tidak ada dosa, tidak ada masalah, ya. Kalau siapa yang ingin memilih untuk meninggalkannya pada 13 Zulhijjah tambah satu hari lagi, it's okay, pun sama juga. Yang penting apa? Allah menambah limani taqa, ya, kepada orang yang bertakwa. Maksudnya meninggalkan pada 12 Zulhijjah atas dasar takwa, saya tak nak langgar, ya, peraturan-peraturan yang ada. Kalau 13 pun atas dasar takwa, dan selepas daripada manasik itu juga selalu perlu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nak mengekalkan rasa takwa tersebut. Dia bukannya bila dah habis 12, 13 ini, lepas ni bolehlah mengumpat sikit. Rokok tu boleh 30, 40 batang. Kan? Pasal apa? Pasal dah tak payah bertakwa dah. Pasal haji dah habis, dah ada title haji. Jadi Allah menyatakan untuk orang yang bertakwa, dia akan ikut disiplin bukan hanya pada musim haji, memang ada peraturan, tetapi selepas daripada itu pun kena kekalkan rasa takwa tersebut. Dan inilah pelajaran bagi bahagian pertama ataupun dua baris yang kita baca sebentar tadi. Dan apakah peringatan Allah sekali lagi di hujung itu? Sama-sama kita baca daripada wattaqullah hingga akhir ayat 203 sebagai peringatan kita bersama. Bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita nak baca sambungan ayat iaitu daripada wattaqullah. Hati-hati, ya, pada akhir tu, iaitulah kalimah ilaihi tuhsyarun. Takut ilaihi yang tuh tu dia jadi ha juga Ustaz Faz. Ilaihi tuh. Dengan ha juga. Sepatutnya ha pedas kat situ kan. Ilaihi tuh. Biar beza tu. Ilaihi tuh
Satu yang mula-mula tu ha simpul, yang kedua tu ha pedas. Okey, mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim maksud bagi bahagian akhir, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu akan dikumpulkan olehnya. Kalau kita perasan daripada ayat 177 Ustaznya, Allah bercakap tentang takwa, kemudian takwa dalam qisas, dalam wasiat, kemudian takwa la'allakum tattaqun pada ayat 183 berkaitan dengan puasa, kemudian takwa lagi pada ayat seterusnya berkaitan dengan peraturan-peraturan dalam puasa Ustaznya, la'allahum yattaqun. Jadi perkataan takwa ini muncul berkali-kali pada 177 berkaitan dengan berbuat baik, kemudian pada bulan puasa, bila sampai pada haji, takwa, dan kali ini Allah menyatakan wattaqullah, ya. Nak menunjukkan apa? Maksudnya ialah pada sesiapa yang berada pada bulan puasa, dijemput masuk kepada bulan puasa bulan Ramadan ini adalah untuk membina takwa. Dan bila kita diizinkan untuk sampai pada bulan Zulhijjah, Zulqaidah Zulhijjah ini kalau yang tak pergi haji, raya puasa lah, raya haji pun perlu banyak mengingati Allah dan membina takwa. Dan bagi orang yang dijemput, tuan-tuan, perempuan yang dijemput untuk menunaikan haji, maka perlu mengekalkan takwa, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah sesungguhnya kamu kepadanya akan dikumpulkan. Kalau kita pergi haji ini volunteer, sukarela. Maksudnya kita cari duit, dah cukup, dan kemudian ada syarat-syarat istita'ah, kemampuan, kita ada kenderaan, kesihatan dan sebagainya, maka kita pergi secara sukarela. Itu adalah tujma'un, kita dikumpulkan secara sukarela. Tetapi bila Allah menyatakan wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, kepada Allah kamu akan dikumpulkan. Tuhsyarun ni macam dihalau Ustaz ni, macam kalau ada binatang ternakan tu dihalau masuk kandang tu, itu namanya hasyara. Maka kita ada dua peristiwa. Haji adalah satu simulasi tentang hari kiamat. Kita pergi ke haji itu secara sukarela, tapi kalau kita sampai satu masa nanti kita tidak ada sukarela Ustaz. Semuanya akan dipaksa untuk berada di padang Arafah, dikumpulkan semua manusia, dan pada waktu itu tidak ada perbezaan seorang pun. Ya, pada waktu itu tak ada pakaian pun Ustaz ya. Jadi kalau katakan pada waktu haji ini kita pakai ihram pun tak nampak dah beza. Orang ni adalah sultan ke raja ke. Kalau raja mesti dia punya kain ihram berwarna-warni, tak ada ya. Sama sahaja nak menceritakan apa? Hakikat takwa adalah pada semua orang, ya, bukannya berdasarkan kepada status kekayaan, kaum atau sebagainya. Dan inilah yang diperjuangkan, yang perlu dikekalkan, bukan habis haji kemudian rasanya macam dah ada Pak Haji, bolehlah mengumpat lebih sikit. Kan, tak boleh. Malah sebenarnya bila lepas haji kena kekalkan takwa, dan inilah peringatan Allah pada ayat 203 sebentar tadi. Membawa kepada perkataan pilihan pada hari ini, kita sama-sama saksikan. Iaitu perkataannya adalah may yu'jibuka qawluhu, ya, perkataan yang ingin kita fokuskan, yu'jibuka daripada kata akar ajaba, kagum, takjub ataupun hairan. 27 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah At-Taubah, Al-Ahzab dan juga surah Al-Fath. Dan perkataan ini kita akan jumpa pada ayat 204. Ya, kalau kita bercakap ayat 203 bercakap tentang orang yang beriman, yang bertakwa, yang sentiasa mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kumpulan yang seterusnya yang dibahaskan pada ayat 204, kumpulan yang kita rasa takjub Ustaznya, cara bercakapnya itu kita rasa ya Allah, dia ni memang baik betul ni. Tapi rupa-rupanya dia adalah musuh kepada
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Kita berehat sebentar, Ustaz. Kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjaran dia seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz ini. Seakan-akan Ustaz ini malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni sebegini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan yang kecil. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Labbaik Allah. Sambung tuan-tuan. Labbaik Allahumma labbaik. Kalimah keramat Ustaz Fas. Ya. Jejak je kaki Ustaz Fas dekat airport Jeddah tu, sudah berbunga-bunga hati Ustaz Fas. Dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, datang dalam keadaan mungkin ihramnya masih lagi putih Ustaz ya, tapi kalau dah beberapa hari itu dalam keadaan berdebu, kita mendatangi ke bumi Makkahul Mukarramah ya, ke bumi Arafah itu, perasaan itu memang lain macam Ustaz ya. Yang kita doakan kita dijemput lagi ya bersama tuan-tuan yang berada di studio, sama ada umrah ataupun haji Ustaz ya. Umrah tu dah satu hal, tapi haji tu dia lagi mendebarkan. Kerana kita bercakap tentang sesuatu yang tidak pasti, berpindah-pindah itu, dan dalam perpindahan itulah banyak ujian, tapi kita inginkan kekuatan dengan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita boleh ajak sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang ikuti di Facebook, sahabat-sahabat kita dari Brunei, dari Finland, dari Germany yang ikuti di Facebook My Quran Time, boleh titipkan komen. Sahabat-sahabat semua mungkin ada perkara ataupun pengalaman-pengalaman manis ketika
menjadi duyufur rahman, tetamu Allah, menunaikan ibadah umrah, ibadah haji insya-Allah taala. Terima kasih kerana terus bergabung dengan My Quran Time. Alhamdulillah. Jadi kita nak singgah seketika ke segmen tajwid kita, nak ulang kaji hari ini, iaitu ayat fokus kita pada ayat yang ke-204. Kita nak ulang kaji tentang nun mati. Nun mati bertemu dengan ya satu, dan juga kita nak menjelaskan sebutan huruf pada kalimah pilihan kita, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluh. Subhanallah azim. Kalimah fokus kita iaitulah yu'jibuka qawluh, iaitu bertemu ataupun dua huruf yang perlu kita beri perhatian, huruf kaf dan juga huruf qaf selepas tu. Mula-mula huruf kaf, lepas tu huruf qaf. Yu'jibuka qawluh. Cuba 1, 2, 3. Yu'jibuka qawluh. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluh. 1, 2, 3. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluh. Aywah, maksudnya mula-mula huruf apa? Kaf. Yang kedua huruf qaf. Sama tak bunyi dia? Lain. Ustaz kata je. Kalau kita panggil kakak kita macam mana? Panggil kakak. 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 Kan? Ke kakak. Tak ada. Dia kakak sama huruf tu dua-dua kaf. Kaf. Itu dua-dua kaf. Ataupun bulan puasa ni Safas. Yeah. Bulan Ramadan ni banyaklah kuih tu. Kuih apa Safas? Kuih? Akak. Akak. Kuih akak. Bukan akak ya. Kan? Kuih akak. Siap kadang-kadang siap kol-kolah lagi. Nak kuih akak. Amboi. Siap kol-kolah lagi ya. Jadi kena bezakan tu. Kaf dan juga qaf. Supaya dia tak bunyi. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu. Tengok. Dua-dua kaf. Ataupun dia nak jaga sangat qaf. Kaf terkesan. Wa minan nasi man yu'jibuka yu'jibuka qaw. Dua-dua qaf lah. So mula-mula kaf. Lepas tu qaf. Cuba. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluh. 1, 2, 3. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluh. Yu'jibuka qawluh. Yu'jibuka qawluh. Aywah. Mula-mula kaf, lepas tu qaf. Jangan dua-dua kaf. Yu'jibuka qawluh. Yu'jibuka qawluh. Subhanallah. Bagus orang bidah. Tengok ni. Terus dia. Subhanallah. Okey. Lepas tu kita nak lihat juga dalam ayat yang sama, ayat 204. Akhir ayat 204, kita jumpa dengan satu huruf kha. Kita sebut kha. 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 Khi. Khu. Dekat mana duduk dia? Sini, tak tahu je kat dalam ni. Dalam ni. Dia ada banyak stesen dalam ni. Ada 3. Satu permulaan, satu tengah, satu pangkal. Jadi huruf yang kita nak sebut ni, kha ni dia duduk mula-mula ni. Permulaan rongga kerongkongan kita ni, iaitulah huruf kha. Ada 2. Partner dia, kawan dia, ra. Rin. Kha dengan ghain. Jadi kha kena pastikan keluar dekat situ. Kha. Cuba ikut. Kha. Khi. Khu. Ha. Ha. Hi. Hu. Yang tu kat tengah. Kan? Ha. Hi. Hu. Itu pangkal. Itu pangkal. Semua ada tempat keluar dia. Baru betul sebutan kita. So kha permulaan. Wa huwa aladul khisam. 1, 2, 3 silakan. Wa huwa aladul khisam. Bagus. Subhanallah, mumtaz. Subhanallah. Kalau tak dia bunyi macam ha. Wa huwa aladul khisam. Ha. Salah tu, berubah huruf. Kalau berubah huruf ni lahnul jali, kesalahan besar. Wa huwa aladul khisam. 1, 2, 3.
Subhanallah, bagus. Subhanallah. Mari kita cuba hafal ayat 204. Perhatikan dahulu, saya baca, tengok ayatnya, dengar betul-betul. Lepas tu kita nak hafal. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. 1, 2, 3. Ayuh, kita potong sikit. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluh. 1, 2, 3. Ha, 5 dulu. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluh. 1, 2, 3. Lagi sekali ulang, tengok perhati ayat dia betul-betul. 1, 2, 3. Wa minan nasi. 1, 2 mula. Cuba pejam mata sekejap, atau pandang ke depan sekejap, kita cuba tengok 5 kalimah tu. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluh. 1, 2, 3. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluh. Ayuh, subhanallah, bagus. Sambung sikit lagi. Kan? Fil hayatid dunya. 3 kalimah. 1, 2, 3. Ini senang kan? Fil hayat dunia. Kan? Senang ni. Fil hayatid dunya. 1, 2, 3. Fil hayatid dunya. Okey, semua tengok depan. Fil hayatid dunya. 1, 2, 3. Fil hayatid dunya. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluh. 1, 2, 3. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluh. Ayuh. Fil hayatid dunya. Silakan. Fil hayatid dunya. Masya Allah, dah boleh ingat dah. Itu baru puasa. Itu baru 2-3 kali ulang. Alhamdulillah, Safas. Alhamdulillah. Jadi nak sambung sikit lagi tu wayushhidullah tu, tapi kita nak rehat seketika. Kita kembali selepas ini, pastinya dalam rancangan My Quran Time. Quran Salat Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Disebutkan oleh Coach Jamil tadi berkenaan dengan aiqadha wa aiqadha ahlahu, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan menggerakkan, membangunkan, mengejutkan ahli keluarganya, isteri-isteri dan keluarganya
itu adalah benda yang memang kita akan faham terus daripada hadis tersebut. Namun para ulama kita mengatakan yang perlu ditekankan daripada perkataan itu ialah kita tidak berseorangan melakukan kebaikan. Kita kena ingat bahawa kita ada keluarga yang kita nak gesa mereka, gerakkan mereka untuk melakukan ibadat bersama kita. Kita tak nak masuk syurga seorang-seorang. Itulah yang mudahnya. Jadi kalau kita ada kawan, kalau kita tak ada keluarga, mungkin kita sedang belajar ke apa, kita ada kawan-kawan yang tidur, kejutkan dia bangun. Apatah lagi mungkin dia ada program pagi itu, program iftar dan sebagainya, sebagai AJK kan dan sebagainya, dia keletihan. Balik dah sembahyang tarawih, dia tidur, kita cuba gerakkan dia, at least dia bangun, sekurang-kurangnya dia bangun dan dia membacalah sedikit zikir-zikir yang mudah dibaca dan pahalanya besar. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 203 dan 204 sebentar tadi. 203 adalah ayat yang mengakhiri tentang perbincangan Hajj dalam surah Al-Baqarah dan diikuti pada ayat 204. Jika ayat 203 bercakap tentang takwa yang fokusnya adalah pada hati, dan pada ayat 204 bercakap tentang satu kumpulan manusia yang di luarnya nampak mengkagumkan tentang keislamannya, tetapi di dalam hatinya ada masalah. Ayat 204 yang telah pun kita hafal sebentar tadi, ingin cuba kita baca sekali lagi dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, penonton dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak melihat ataupun kita nak membaca, mengulang lagi sekali ayat 204. Mari, tadi kita telah latih untuk hafal, mari kita ulang lagi sekali insya-Allah. Boleh ibu ayah sekalian? Boleh Ustaz, insya-Allah. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. 1, 2, 3. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Wa yushhidu Allah ala ma fi qalbih. Silakan. أيوة ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. 1, 2, 3. Tarik nafas. 1, 2, 3. Masya Allah. Sadaqallahul azim. InsyaAllah ya. Ada yang berkerut dahi, ada yang geleng kepala macam ni. Bersungguh tu Ustaz. Bersungguh Ustaz Fas. Ya. Nak ikut sama tu. Subhanallah. Alhamdulillah kerusi jauh-jauh tu Ustaz ya. Okey, bahaya tu kalau tapi alhamdulillah dengan bacaan yang cemerlang Ustaz ya. Bercerita tentang satu kumpulan manusia, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, iaitu di kalangan manusia, sebahagian daripada manusia itu ada yang mengkagumkan kamu perkataannya pada kehidupan di dunia. Sebab nuzul tentang ayat ini merujuk kepada salah seorang yang bernama Al-Akhnas bin Shuraik Al-Thaqafi, iaitu beliau ni Ustaz ya, adalah daripada kalangan munafik. Ya, dia ni datang pada Nabi, cakapnya tu berbunga-bunga, meyakinkan sehingga ia mengkagumkan kepada Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ya. Tetapi sebenarnya bila dia cakap elok apa sebagainya, dalam perjalanan balik dia itu dia bertemu dengan tanaman dan juga beberapa ekor keldai milik kaum muslimin, dia pergi hancurkan. Allah Akbar.
Nak ceritanya apa? Maksudnya ini talam dua muka, Ustaz. Ya. Dan salah satu ciri orang-orang munafik ini ialah dia kalau bercakap itu memang sampai ke langit lah, bulan dan bintang ni dia saja yang dapat mengawalnya ataupun dapat menawarkan kepada orang Islam. Tetapi sebenarnya mereka itu bukan begitu. Ya. Apakah cara mereka? Salah satunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbih. Dia bersaksi bahawa Allah lah yang melihat apa yang ada pada hatinya. Dia kata demi Allah dia suka bersumpah. Itu sebabnya mengapa suka bersumpah ini mungkin di kalangan orang Melayu kurang sikitlah. Tapi kalangan orang Arab ini sumpah ini memang dah jadi kebiasaan. Jadi ia dibenarkan tetapi ianya cuba dielakkan di dalam Islam ini kerana apa? Kerana orang yang benar tak payah bersumpah. Ya, orang yang tak benar sahaja ataupun dalam keadaan genting sahaja yang perlu melaksanakan sumpah, dan inilah yang dibuat oleh orang munafik pada waktu ini, dan kita harapkan ia terjauh daripada kita, di mana hakikat hidup mereka ini wahuwa aladdul khisam. Dia sebenarnya sangatlah keras dalam penentangannya. Sebenarnya dalam hatinya itu amat berdendam, dengki, benci kepada umat Islam. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian dalam kehidupan kita. Orang pandai bercakap, maksudnya bukanlah segala-galanya. Ya, tapi jangan pula kita pandai bercakap je ini mesti munafik. Bukan begitu. Ya. Kaedahnya ialah kalau seseorang itu bercakapnya okey, dia pandai bercakap, kita kena tengok dahulu adakah benar dari segi akhlaknya. Kalau benar dari segi akhlaknya, maka okeylah orang tersebut. Dan ini ada kaitan juga apabila kita mendengar penceramah lah, Ustaz. Ya, dengar penceramah, ustaz-ustaz bercakap ke apa sebagainya. Ustaz bercakap, kalau saya bercakap pentadabbur kan, sama je tahap dengan tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah. Tidak lebih tinggi pun daripada tuan-tuan haji, puan-puan hajah ya, yang berada di studio ataupun di rumah. Saya sekadar menyampaikan saja, menyampaikan, dan dalam masa yang sama saya juga ada ujiannya, kena mengamalkannya, dan kita sama-sama saling tolong-menolong. Pasal kadang-kadang bila orang pandai cakap, Ustaznya, ataupun penceramah ke, ustaz ke, kadang-kadang ada orang yang mengangkat ni terlampau tinggi, jadikan selebriti dan sampaikan dia kata saya nak dapat barakah daripada ustaz ini, sampai dia basuh tangan pun dia nak minum air basuh tangan. Ini perkara yang berlaku. Padahal sebenarnya ialah perkataan yang disampaikan. Kalau saya menyampaikan, ustaz kan, kita ustaz pun menyampaikan, ini adalah sebagai tugas. Tugas, dan kita pun sama-sama kena beramal dengan perkara tersebut. Tidak lebih mulia pun. Tidak lebih mulia. Ya, menghormati okey, tetapi jangan sampai mengkultuskan. Istilahnya menyatakan bahawa ustaz ni memang kita kena angkat. Saya kalau saya angkat stokin dia pun kan, ini adalah sebagai ibadah paling besar kan. Jangan kita lebih-lebihkan sangat, kerana itu bukan budaya di dalam Al-Quran ataupun di dalam Islam. Dan ia berlaku dalam tradisi Kristian, Ustaz. Dia mengkultuskan, mensucikan kepada siapa? Kepada Pope, kepada Father, kepada minister, menteri yang ada dalam agama Kristian, sehingga kan nak mengampunkan dosa pun bayar pada father kan. Dia mengaku saya ni buat dosa ini nah bayar duit kan. Patut okey, you are pardon kan. Itu bukan kaedah di dalam Islam. Kita nak minta ampun terus direct langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini perlu diberi perhatian, Ustaz ya. Itu sebabnya antara perkara penting dalam kita menyeimbangkan perkara ini ialah pada penceramah, ustaz-ustazah kepada ulama ini, ialah kita kalau boleh doa doakan. Bukannya kita puji dia tu memang bagus, ini alhamdulillah saya belajar dapat pencerahan. Yang penting doakan, yang menyampaikan ini ikhlas terus kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita mengangkatnya, dia lagi diuji, Ustaz. Lagi teruji. Lagilah kalau dibagi hadiah, bagi itu, bagi ini, akhirnya dia rasa kalau awak tak bagi hadiah ni, saya tak nak ceramah pada awak. So perkara-perkara itu merosakkan hati, dan inilah yang berlaku pada kumpulan munafik. Ya, kumpulan munafik ini ialah hati mereka ini memang dikotorkan oleh dunia, dan kita harapnya kita saling mendoakan antara satu sama lain agar kita tidak menjadi kumpulan ini, kerana kalau ada IC mereka ni memang Islam, maksudnya. Tetapi hakikat di dalamnya itu Allah menyatakan wahuwa aladdul khisam. Mereka ni amat menentang, tidak mahu mengikut kepada peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan
Yang pertama, kita terus mengucapkan zikir, tanda kecintaan kita kepada Allah untuk meneruskan takwa menuju Tuhan. Yang kedua, bertakwa dengan ikuti segala ketetapannya, melaksanakan perkara yang halal, menjauhkan daripada perkara yang haram. Dan yang ketiga, ikhlas dalam setiap amal dan keimanan, kerana kita tahu bahawa ikhlas ini adalah perkara yang paling mahal, hanya dapat dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita doa agar Allah terima dan mengikhlaskan amal kita dalam kehidupan seharian. Bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kami banyak menggunung ya Allah. Amalan kami pula sedikit ya Allah. Alangkah ruginya jika yang sedikit itu pun tidak diterima diangkat oleh-Mu ya Allah. Maka ampunilah dosa kami, ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mana diterima amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa menjaga hati kami, menjaga tutur kami, menjaga perbuatan kami, menjaga amal ibadah kami ya Allah. Mudah-mudahan semuanya dicatat dalam mizan kebajikan-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengampunkan dan menerima ya doa kita pada hari ini, pada Ramadan al-Mubarak. Moga-moga terus diangkat dan menjadi sumber barakah dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada siri akan datang untuk kita memahami ciri-ciri orang-orang munafik yang kita doakan bukanlah kita sebahagian daripada kumpulan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita bertemu lagi dalam siri akan datang. My Quran Time, Quran, Salat, Infak. InsyaAllah. Saya menyebut pada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين